Baik, cuaca tidak menentu di Johor menjadikan situasi banjir di negeri itu menjadi semakin rumit. Di sebalik perkembangan positif susulan penurunan jumlah mangsa secara keseluruhan, namun beberapa kawasan masih dikategorikan sebagai berisiko tinggi. Jadi untuk mengetahui perinciannya, kita bersama Wakil Esrawani di Johor, Aiman Hakim Azwazmin untuk membawakan perkembangan banjir di daerah Johor Bahru. Silakan Aiman. Baik, terima kasih Azib. Jadi di Johor ini hujan lebat di malam gelap. Banjir melanda bukanlah kecil. Waspada bila bencana menyingkap, patuhi arahan, jangan bergil. Saya mulakan cerita saya pada tengah hari ini dengan serangkap pantun untuk kita berikan sedikit nasihat atau kita mencuit sikitlah penonton-penonton kita untuk terus berwaspada dan terus mengamalkan langkah berjaga-jaga dalam mendepani banjir tak kira di Johor, di seluruh negara sekalipun. Kerana apa yang saya boleh bawakan pada ketika ini, saya berada di Johor Bahru meninjau beberapa buah kawasan yang sebelum ini dilaporkan banjir. Namun pada hari ini sebenarnya niat saya untuk melihat di mana lagi kawasan-kawasan yang terjejas banjir di Johor Bahru ini, dan alhamdulillah kalau kita dapat lihat di belakang ini merupakan Dewan Serbaguna Sungai Tiram, yang mana dewan ini dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara PPS bagi beberapa orang mangsa yang berada di Mukim Tebrau Johor Bahru ini. Dan namun pada hari ini dan ketika saat ini sebenarnya sedang berlangsung proses pengemasan dan pemindahan mangsa-mangsa pulang daripada PPS ke kediaman masing-masing, dan kita dapat lihat yang tinggal cumalah petugas-petugas keselamatan seperti bomba, APM dan juga rela. Dan apa yang saya boleh bawakan pada ketika ini, meskipun cuaca di Johor ini cerah pada pagi tadi dan kemudian kembali hujan, dan pada ketika ini hujan gerimis balik, dan itu merupakan antara perkara yang menjadikan kenapa banjir di Johor ini masih lagi membelenggu sebilangan pihak di Johor ini. Khususnya kalau saya kira di Johor ini berita baiknya adalah cuma tinggal satu sahaja PPS yang beroperasi di SK Ladang Nam Heng, yang mana kalau saya boleh ceritakan, SK Ladang Nam Heng tu sebenarnya berada di jalan ini saja, dan kita dapat lihat bahawa cuma tinggal satu PPS, dan ini juga melambangkan bahawa situasi semakin pulih. Tetapi harus diingatkan juga seperti yang Azib katakan tadi, keadaan terkini cuaca banjir mungkin agak membimbangkan selepas laporan Jabatan Meteorologi juga ada mengeluarkan kenyataan bahawa beberapa kawasan di daerah Johor Bahru menerima amaran hujan berterusan tahap bahaya. Dan itu yang saya kira bahawa kebimbangan penduduk-penduduk setempat, kerana sepanjang pemantauan saya berada di Johor Bahru, di Kota Tinggi, di Kluang, mereka mendakwa tak lama lagi mungkin akan ada gelombang kedua, ketiga, keempat. Dan inilah mungkin yang apa yang mereka maksudkan. Kerana selepas mereka pulang ke kediaman masing-masing, misal kata di Johor Bahru ini, mungkin selepas amaran itu dikeluarkan, jika betul cuaca itu kembali hujan berterusan, mungkin mereka terpaksa kembali ke PPS disebabkan peningkatan paras air di kediaman-kediaman mereka. Dan apa yang saya boleh bawakan pada ketika ini, walaupun secara keseluruhannya jumlah mangsa menurun, tetapi janganlah jadikan itu sebagai satu petanda yang baik bagi banjir di negeri Johor ini. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi juga sudah mengeluarkan amaran, jadi kita sebagai rakyat perlu terus berwaspada dalam mendepani banjir, tidak kira di mana saja kita berada. Kerana di Johor ini bukan setakat kawasan pedalamannya banjir, pusat bandar juga banjir. Saya berikan contoh di Bandaraya Johor Bahru, kerap banjir. Di Kota Tinggi, pusat bandar Kota Tinggi, sinonim dengan banjir. Jadi saya kira tak ada kawasan pun yang tidak terkecuali daripada terkena banjir. Jadi amaran Jabatan Meteorologi ini ataupun Met Malaysia ini perlulah diambil serius oleh semua pihak. Tak kira usia muda, tua ataupun mereka di mana-mana kawasan sekalipun. Dan itu mungkin antara perkembangan banjir di Johor ini. Kembali kepada studio Azib.
Baik, terima kasih Aiman atas laporan itu. Seperti yang Aiman katakan tadi, meskipun cuaca di sana cerah, tapi pastikan penduduk terutamanya di Johor, di seluruh kawasan Johor untuk berwaspada, terutama dengan amaran Met Malaysia. Terima kasih Aiman atas pantun yang diberikan tadi, tapi kita akan nantikan perkembangan-perkembangan terkini banjir di Johor dalam buletin-buletin awani yang berikutnya. Tapi sebelum itu, kita akan berhenti rehat seketika.